Eksklusif bersama Dr. Sega, Presiden Persatuan Konservasi Alam Malaysia. Kisah Pak Rashid. Okey, selamat malam semua. Terima kasih. Baik, hari Jumaat kami buat satu program bantuan prihatin bersama dengan OBJ. Jadi lepas selesai itu saya ada beras lebih. Jadi beras itu saya tak tahu nak buat apa, tak nak simpan lama. Saya singgah satu rumah kawan saya dan saya bagi. Dia kata dia nak satu lagi ekstra. Untuk apa? Dia kata ada orang tua kat kebun. Saya bagi. Lepas saya bagi, dia hantar gambar pada saya malam tu. Saya terharu. Maksudnya sedih sangat tengok gambar tersebut. Jadi saya terus telefon malam tu juga. Saya nak jumpa esok orang tua tersebut. Jadi malam tu saya tak tidur. Sebab saya dah nampak rumah dia usang. Satu gambar je dia hantar. Pakcik tu pula nampak kurus. Jadi saya dah bersedia malam tu. Saya ada bahan-bahan makanan saya punya, biskut-biskut semua, Maggi, saya pack balik. Beras saya ada lebih. Jadi tak tidur malam. Jadi paginya saya nak bertolak pukul 9. Okey, nanti saya sambung sekejap. Okey, awal pagi saya pun bertolak lah dengan beras, dengan bahan makanan. Lepas tu saya singgah sebentar kedai. Saya tahu nak beli makan sikit. Saya pun nak bersarapan. Saya bungkus nasi lemak. Saya bawa lebih sikit untuk pakcik tu. Saya dah tak target dah. Jadi saya terus ke kebun tersebut dengan kereta. Saya pun tak tahu lokasi. Saya telefon, masuk dalam ladang sawit. Saya parking kereta. Saya kena tunggu dalam 5 minit. Sebab kawan saya tu ada kebun di dalam, berdekatan lokasi pakcik yang tinggal tu. So saya tunggu 5 minit. Baru naik motor, dia datang jumpa saya. Okey, jadi perjalanan dari jalan besar ke dalam lokasi adalah lebih kurang 2 kilometer. Okey, saya naik motor dengan beras, bungkusan bahan makanan dan nasi lemak. Saya bawa ke dalam, naik kereta belakang, kereta pula, motosikal Panther, motosikal lama ni. Terenjut-enjut sebab becak. Okey, naik, lepas tu ikut dia, lompat-lompat lah belakang. Okey, dan tak sangka masuk kebun, masuk kebun getah dan sebagainya, lalu dan sampai satu pondok usang. Dia bukan rumah ni sebenarnya, pondok biasanya kat kebun ya, pondok-pondok kan, tapi saiz besar sikit lah. Sampai di sana, jadi pakcik tu tengah duduk di situ. Jadi saya pun bermesra dulu supaya dia tak terkejut ketibaan saya. Okey, saya sambung sekejap. Okey, saya jumpa pakcik tu, kawan saya tu kenalkan, ini Cikgu Sega, kawan saya, contohnya dia sebut macam tu. Saya ni pula mesra cepat. Saya macam pujuk-pujuk dia, relax. Dia pun pandai bermasa Melayu. So saya pun berbicara dulu. Saya ambil gambar-gambar kat luar supaya dia pun tenang. Bagi bungkusan, saya datang beri sesuatu, mungkin saya akan membantu apa yang boleh. Jadi pakcik bagi sedikit info. Saya tanya macam tu. Pakcik tu kata dia masih fasih bahasa Melayu sebab orang Malaysia. Ingat kau orang Indonesia, dia orang Malaysia. Saya cerita sekejap lagi. Okey, pakcik tu berasal daripada Felda air tiram ke apa dah, saya lupa dah, Johor. Okey, masa dia dah lahir 8 tahun, ayahnya meninggal, maka ibunya tinggalkan. Tak tahulah balik Indonesia ke atau kahwin lain ke, lari dan sebagainya, tak pasti. Dia pun dipelihara oleh neneknya. Neneknya pula orang tua, 13 tahun dah meninggal. Jadi dia anak muda kan masa tu, 13 tahun. Tak belajar lah tu. Dia pun ikut toke-toke Cina kerja-kerja kebun dan sebagainya, dan tak sangka pula datang ke negeri Perak. Jadi banyak lokasi dia dah pergi. Last adalah lokasi di sini, iaitu di Jalan Slim Terolak Pekan, Perak. Ini lokasi yang sekarang lah yang dia ada. Okey, lepas tu saya bercakap-cakap, bermesra, betul tengok keadaan kulit dia. Dia kata dia badan dia semua gatal. Minta tolong, dia kata, sebab dia tak pernah keluar. Okey, macam mana dia dapat makan? Orang Cina di sana ada ladang sawit, kebun getah. Mereka kalau lalu singgah tengok orang tua ni, dia akan bagi makan. Dia boleh dibungkus-bungkus lah, dia bagi makan. Ada juga yang beri upah kalau dia tebas rumput dan sebagainya. Jadi dia dapat duit tu, dia minta suruh beli sebagainya lah. Tapi orang Cina kat sana yang masuk dalam, mereka sedekah, termasuk kawan saya cikgu yang India tu. Itu je, dia tak pernah keluar katanya. Saya rasa dia COVID pun tak tahu apa benda.
COVID pun tak tahu. Itulah masalah dia. Jadi terpinggir, terperap di dalam. Jadi kita akan cuba bantulah. Masalahnya sebab tak ada IC. Itu yang dirisau. Okey, pakcik itu tinggal sendirian, tak ada lampu, elektrik, air longkang, air parit kat situ, air ladang sawit lah, air kebun dan tak ada air hujan, itu mungkin dijadikan air minum. Lampu memang tak ada lah, so dia nak guna macam mana. Okey, dia tak masak sangat, hanya masak nasi atau masak kuah. Saya tanya nak bawang ke apa semua, dia kata tak tahu bawang semua. Kalau macam tu mungkin sardin dia pecahkan macam tu, telur ke tak, tapi telur saya tak jumpa. Nasi. Kemudian dia ada 15 anak anjing. Itu pun dah berkurap-kurap. Ada yang cantik pun ada jadi dia kena sedekah untuk anak-anak anjing tu, sebab tu beras dia cepat habis. Dia kata selalu orang kena Cina ke siapa-siapa dia kena beli beras katanya. Itu yang makanan utama dia. Dan saya nampak ada bungkusan Maggi kat dalam store dia, tempat tidur dia. Kemudian saya sedekahkan lah biskut-biskut semua. Air minum dia ambil air longkang atau air hujan. Okey, saya tanya juga kenapa tak ubah dia kehidupannya. Saya tanya solat tak pakcik? Saya kata tak solat. Sebab apa pakcik tak solat? Saya kata betul mana you nak ubah? Saya duduk dengan anjing. Itu dia tahu. Jadi pejabat agama Islam kena bawa dia ni lah, kena Islamkan balik, bagi dia pedoman. Saya rasa dia boleh lagi, sebab 65 tahun lah. Dia pun tak tahu tak umur dia sebenarnya dalam lingkungan 60-65. Bila tahun lahir pun tak tahu. Jadi kena track balik ataupun kita bantulah apa-apa yang patut. Jadi selepas saya siarkan dalam Facebook dan sebagainya, kawan-kawan hantar sebagainya, terima kasih. Polis telefon saya juga, dia nak sedekah berupsi. Yang mula-mula respon adalah Perak Kini, Abang Ramli. Tahniah Abang Ramli. Kalau dia Abang Ramli turun memang top lah. Kita bantulah, kita nak keluarkan dia. Kemudian saya dah hantar kepada OBJ pun dah maklum. Dia terus call Baitumal. Pejabat agama Islam dia rujuk dengan saya, dia nak lokasi semua, saya hantar semua. Kalau tak tahu saya akan bawa lah mereka, sebab susah nak masuk dalam. Kita cuba. Jadi mungkin esok saya akan update apa yang berlaku untuk pakcik ni. Kita doa lah biar dia keluar cepat. Okey, satu lagi, pakcik tu dalam keadaan kurus, berkurap. Dia kata gatal-gatal, kemudian air makanan minuman semua tak betul. Kemungkinan besar dia ada banyak penyakit ke, saya tak pasti, tetapi boleh menyebabkan keuzuran. Jadi kita kena keluarkan orang ini. Sebab ini orang Malaysia, dengan pasal IC pula kita, sebab dalam masa kecil tak ada IC. Itu satu kesilapan. Biar ibu bapa lain kali mesti ambil IC, sebab masalah keluarga, bercerai sebagainya, hilang, anak pula terbengkalai macam itu. Jadi dah sampai tua macam ni pula. Saya tanya dah kahwin ke tidak, ada saudara mara tak ada, adik-beradik tak tahu, tak ada, macam tu dia kata. Tapi dia waras, orangnya waras. Okey, setakat itulah ceritanya. Jadi keadaan di sana, sebab dalam keadaan kebun, ladang kebun semua, sawit getah, maka nyamuk banyak, dusun pun dekat dalam. Pacat tak boleh sebut lah. Saya pun risau dalam pondok tu ular ke, tak tahu pula. Tapi kita cuba bayangkan tidur dalam keadaan gelap atau berpelita di dalam hutan. Ini pengalaman yang cukup mengerikan. Berapa tahun tu, 23 tahun di dalam bersendirian. Tapi nasib anjing-anjing itu bertemankan. Mungkin itulah yang menyebabkan dia masih hidup. Kita doakan biar dia selamat, dia kembali semula sebagai manusia yang biasa macam kita. Andaikanlah ayah kita macam tu, aduh, sampai menangis kita, dia pun menangis depan kita. Jadi kita harap biar dia selamat, kita keluarkan daripada kawasan tu. Harap kerajaan membantu, orang-orang ramai yang boleh membantu. Dan apa-apa saya update besok Dan lepas cerita tu saya keluar, dan saya pun balik. Saya berehat, saya buat video-video ni dengan cepat, saya hantar kawan-kawan Facebook dan sebagainya, dan dapat update daripada beberapa agensi lah. Pun Perak Kini yang nombor 1, kita harap Perak Kini boleh buatlah video satu, kita paparkan biar rakyat jangan dipinggirkan, semua ada hak sebagai manusia. Terima kasih kawan-kawan, itu cerita dia. Esok kalau apa-apa saya update. Thank you very much. Selamat malam, terima kasih. Baru je dapat berita baik. Esok
motocross dengan kereta alat. Pihak polis akan masuk dengan Jabatan Agama Islam. Aduh, syukurnya cepat mereka bertindak. Baru je mereka hantar mesej kepada saya.